Pakej perpaduan ini merupakan pakej prabayar internet mudah alih yang ditawarkan pada harga RM30 dengan data 30 GB untuk tempoh 6 bulan khusus kepada golongan belia, kumpulan B40, warga emas, OKU dan veteran. Ini bermakna dengan hanya RM5 sebulan, golongan tersebut boleh menikmati kemudahan internet dan telekomunikasi dengan kelajuan 3 megabit per second, Mbps, 3 Mbps. Terima kasih kerana bersama kami di Malaysia Petang ini, edisi 26 Disember 2022. Hari ini hari Isnin, dan kalau semalam sambutan hari Christmas, kami warga kerja di Bernama TV pastinya mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada seluruh penganut Kristian di dalam negara kita ini. Baik, sempena dengan hari yang cukup bermakna ini, kita ingin berkongsikan kepada anda penonton tentang keunikan sambutan Hari Christmas di Malaysia. Dan kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa. Beliau ni bukan calon-calon orang. Beliau telah pun berada dalam industri hiburan lebih daripada 40 tahun. Terkenal dengan kelunakan suara beliau. Dan beliau memanglah orang kata paling otai. Orang kata walaupun dalam industri seni hiburan itu sendiri, legenda, penyanyi legenda yang lain juga turut menghormati beliau, serta apatah lagi pendatang-pendatang baru yang menghiasi industri hiburan. Kita bersama dengan Datuk Francisca Peter. Datuk, terima kasih Datuk kerana bersama dengan Malaysia Petang ini bernama TV pada petang ini. Datuk. Terima kasih kerana jemput saya. Bolehlah panggil saya Kak Fran lah. Okey, saya panggil Kak Fran. Okey, Kak Fran, agaknya macam mana dengan sambutan Christmas semalam? Meriah ataupun bagaimana? Ada perbezaan tak agaknya untuk tahun ni, Kak Fran? Saya rasa kalau boleh cakap, kita ni masih dalam COVID. COVID ni memang masih bersama kami ya. Dan I think beberapa tahun ini masa COVID baru mula, as well as semalam pun kita beraya bersama keluarga sahaja. Baik, apapun walaupun dengan keluarga, yang paling penting sekali kemeriahan itu tetap ada, kan Kak Fran, betul tak? Ya, betul. Okey, Kak Fran sendiri menyambut hari Christmas ni, kalau orang kata bandingkan dengan tahun-tahun 20 tahun yang lalu, kalau saya menyambut Hari Raya Aidilfitri pastinya cukup berbeza. Kalau dulu ada kemeriahan, orang kata balas-membalas kad ucapan, kini dah tak ada. Agaknya apa perbezaan paling ketara bagi sambutan Hari Christmas bagi Kak Fran sendiri? I think yang saya rasa kita tak dapat jemput ramai ke rumah, dan juga kita tak boleh macam kalau kita nak pergi travelling pun ada sedikit kerisauan. Saya rasa kita ada takut juga sikit kalau terlalu ramai orang. Dan masa sekarang ni pun because ramai yang tak pakai pelitup muka, walaupun COVID masih tinggi, so kita tengok dari segi ibu bapa kami pun yang sedang meningkat umur, lebih tua daripada kita, so kita kena jaga mereka juga, dan kanak-kanak juga. Dan saya ada lelah, so saya kena jaga diri I pun. So saya rasa lainan itu memang ada, sebab tak bebas sangat seperti dulu, saya rasa. Setuju tak ya? Ya, betul. Memang terbatas sikit pergerakan tu. Jadi betul. Nak kunjung-mengunjung tu, yelah, kita pun kadang-kadang nak tengok juga rumah tu ada orang berusia ke tidak, kan? Sebab mereka memang mudah terdedah kepada COVID-19 itu. Ni Kak Fran, saya nak tanyalah tentang bertukar-tukar hadiah tu, kan. Agaknya saya nak tanya secara general lah, sambutan Christmas sepanjang Kak Fran menyambutnya, agaknya apa hadiah yang paling bermakna Kak Fran pernah terima, daripada siapa dan bila tu agaknya, Kak Fran?
Oh, susah nak jawab tu. Sebab apa yang saya terima, saya berterima kasih sahaja. You know, I think for me, hadiah yang paling mustahak adalah keluarga saya masih berada bersama saya. Tiap-tiap Christmas, you know, tiap-tiap tahun. Masih bersama kami. Kita tahu bahawa ramai yang telah yang hilang seseorang yang mereka sayangi, ibu bapa ke, adik-beradik ke, kawan ke. And then saya rasa keluarga saya memang kecil, dan saya berterima kasihlah kepada Tuhan, mereka masih bersama saya. Tapi Kak Fran sedar tak, Kak Fran bukan saja ada keluarga, tapi Kak Fran ada ramai peminat sebenarnya. Ramai peminat dengan pembabitan dalam industri seni lebih 40 tahun. Berapa sebenarnya tu? 43 I think. 40 hampir 43, hampir nak 44 tahun. 44 tahun. Lamanya. Tapi masih lagi orang kata generasi waktu sekarang ini, anak-anak muda ketika ini bila mendengar Kak Fran menyanyi ataupun mendengar lagu-lagu Kak Fran sebelum ini, mereka menyatakan Kak Fran suara macam dalam kaset, dia kata. Suara kaset, dia kata. Apa Jadi, dia kata? Ada ramai peminat tulis ni. Kat Instagram lah, Facebook lah, even Twitter, bahawa saya Kak macam nyanyi macam telan kaset. This is macam satu yang baru saya dengar, tapi beberapa tahun ni memang dia tulis begitu. I rasa berterima kasihlah kepada mereka dan juga syukur pada Tuhan bahawa mereka masih minat saya, dan juga kepada mereka yang muda sekarang minat sangat lagu-lagu Fran pun. I rasa macam satu nafas baru tahu, kehidupan baru, sebab mereka peminat I sekarang masih muda lagi daripada dulu, Betul. So it's nice. So ada dia punya, tak kira dia punya umur mereka, dari yang muda sampai yang tua. Betul tu. Kalau Terima kasih. betul. Dan kalau kita lihat pun, peminat saya number one. betul. Saya setuju. Saya pun minat lagu Kak Fran. Saya paling suka Kuka Udara Lagi. Sebab saya akan nyanyikan lagu tu apabila saya dah cuti panjang, lepas tu nak on air, saya akan nyanyikan lagu tersebut. Tapi kan biasalah kita minta Kak Fran belanja sikit penonton Malaysia petang ini kan. Agaknya lagu paling favourite sekali. Kalau ikutkan rakyat Malaysia, banyak lagu favourite daripada Kak Fran sekarang di pinggiran dan sebagainya. Apa agaknya lagu paling favourite, dan mungkin Kak Fran boleh bagilah belanja sikit satu bait kan? Memang saya minat almost semua lagu yang saya ada, sebab saya berterima kasih juga kepada mereka yang saya bekerjasama, pencipta lagu, lyrics, musisi, dan ramai lagi, dan saya memang minat semua juga, tapi nak katakan yang satu paling favourite pun susah juga. Okey. But well, I guess I boleh lah pilihkan satu. Boleh. Okey, satu Lagu- Kak Fran. Lagu yang adik suka ke? Boleh je. As long as Kak Fran bersuka. Nak ke atau untuk peminat? Untuk peminat sekali. Betul tu. Kak Fran, belanja sikit je. Okay. Happy song. Ku ke udara lagi, bersamamu kembali, dengan rangkaian lagu-lagu juga pesanan. Ku sebagai penghibur, engkau mendengar di sana. Kita saling mengharapkan di dalam hidup ini. Itu dia. Saya tak mampu nak cakap apa, tapi saya memang terpaku.
itulah anthem saya. Anthem kepada diri saya sebenarnya dinyanyikan sendiri oleh pemilik lagu Datuk Francisca Peter sendiri. Baik, kalau kita lihat suara Datuk sebenarnya Datuk ataupun Kak Fran sendiri memang dah berkecimpung dalam choir juga sebenarnya. Dan apatah lagi Christmas ini, sambutan Christmas ini cukup sinonim dengan choir. Sebenarnya bagaimana pelibatan Kak Fran dalam choir ni? Dari dulu pun, friend, kita pergi gereja, gereja Katolik, so kita ada choir, selalu ada choir. Dan walaupun saya tak terlibat sangat dulu, sebab saya memang sibuk kerja dan tak cukup masa, but since COVID pun I think ada juga yang baik juga, sebab saya dapat terlibat dengan choir di gereja saya, dan baru-baru ni ramai kebanyakannya pemuda-pemudi, young people, youth, dan kita buat macam secara lain, sebab masa dulu kita choir caroling tu kita boleh pergi rumah ke rumah, mereka yang menyambut Christmas, dan kita nyanyi caroling. Tapi sekarang yang berbeza saya satu cara baru, saya minta bahawa kita boleh nyanyi di gereja untuk welcome semua yang datang ke gereja. So awal pagi kita nyanyi carols, Christmas caroling, dengan budak-budak semua. Ini baru 2 weekend, 2-3 macam tu kita buat macam tu untuk nyanyi bersama the choir. So I think it's exciting sebab saya memang suka bekerjasama dengan budak-budak dalam choir. Jadi agaknya tips daripada Datuk, daripada Kak Fran sendiri kan, ialah untuk mengajar choir ni bukannya 5 orang, bukannya 2-3 orang kan. Choir ni is a group kan. Sometimes maybe lebih, sometimes ada kurang juga. Tapi I think maybe the choir yang kita ada is about 20 orang begitu, 20-25 begitu. Something like that. Tak besar sangat, like choir-choir lain yang kita selalu tengok kan, diorang ramai kan, but Baik, kalau kita lihat Kak Fran sendiri ialah berdarah kacukat daripada Ceylonese dan juga Cina. Agaknya makanan apa yang dihidangkan setiap kali sambutan hari Christmas dalam keluarga Kak Fran sendiri? Kadang kita ada masakan lokal, curries ke, ataupun sometimes saya ada buat roast. Kita ada tukar-tukar lah tiap-tiap tahun, macam tahun ni kita simple aje lah, masak di rumah, simple. Semalam, kita buat macam tu je lah, just very simple, masak kat rumah. And then kadang I tanya keluarga saya nak makan apa, or dia orang akan tanya saya, tak payah masak lah this year ke, kita keluar ke, begitu. So this year kita masak kat rumah lah. Kalau ahli keluarga ada yang request kepada Kak Fran secara direct untuk Kak Fran masak sesuatu, apa agaknya masakan yang paling killer punya masakan daripada Kak Fran? Kebanyakannya roast lah, dia orang suka. Kadang kita ada buat roast chicken ke, sometimes roast turkey. Roast turkey itu adalah satu baru, I think the last masa saya belajar, masa saya duduk luar negeri, dan lepas saya balik sini, dan dia selalu minta suruh I buat roast turkey. But sometimes juga kita buat roast chicken, something simple, depends lah on the kids lah. Kak Fran masih ingat lagi tak sambutan hari Christmas pada COVID-19 yang lalu, hampir 2 tahun lepas? Macam mana agaknya keadaan Kak Fran ketika itu, sambutan hari Christmas ketika itu macam mana? Masa lockdown ke COVID? Betul. I think the first year memang ada susah sikit lah, tough sikit. Sebab walaupun
masa Christmas tu lockdown dah naik, dia orang dah macam naikkan lockdown, like turunkan, they stop the lockdown for a while, macam short while. And I dapat pergi ke rumah adik I, kita menyambut dekat sana. But beginning kita takut juga, sebab takut nanti dia kata kejap kata no more lockdown, but ikut SOP. Semua kita but susah tu is because kita takut aja pergi rumah, adik ke abang I ke, and takut whether siapa, kita tak tahu bahawa kita ada carrier ke bukan carrier COVID, kita tak tahu. But all in all, so far kita bersyukur, bertuah lah bahawa so far nothing. Kita masa tu was okay. Kita masa tu okay. Ya. Okey, dan kita harap juga makin meriah sambutan Hari Christmas bermula daripada tahun ini sehinggalah sampai bila-bila pun. Kak Fran, saya difahamkan Kak Fran memang cukup aktif dalam kerja-kerja sukarelawan. Mungkin Kak Fran nak kongsikan sedikit berkaitan dengan charity work yang dilakukan oleh Kak Fran, dan kenapa agaknya Kak Fran ingin turut serta dalam aktiviti-aktiviti tersebut? I think dari dulu, masa kita pun kecil, kita tu I faham bahawa apa maksud kita dalam hidup dalam kemiskinan. Dan kenapa saya selalu terlibat dalam kebajikan punya ni. Yang satu adalah sebagai duta untuk child sponsorship dari organisasi kebajikan, iaitu antarabangsa World Vision di Malaysia selama 17 tahun, dan tahun depan akan jadi tahun yang ke-18 ini untuk tolong kanak-kanak dalam keadaan yang memang miskin, dan keluarga mereka pun sama juga, kita tolong mereka untuk dapatkan education, pergi ke sekolah, dapat air bersih untuk minuman, dan juga ada banyak lagi lah untuk dapatkan tempat untuk mereka menetap, walaupun rumah kecil ke tak apa, but as long as they are safe, hidupan mereka tak bahaya. Dan paling mustahak adalah untuk beri mereka dapat peluang untuk pergi ke sekolah, untuk belajar. Itu sungguh mustahak untuk kanak-kanak. Sebab ada satu untuk macam seperti protect them from apa-apa yang tak elok dekat luar. It's like some people yang ada macam child abuse, child slavery, juga mereka yang kadang miskin sangat atau tak tahulah keadaan mereka, anak-anak perempuan mereka jual untuk mereka kahwinkan mereka dari umur yang sungguh kecil, like could be 9, 8 or 10 years old. All this is tak betul, because tiap-tiap kanak-kanak harus pergi ke sekolah, harus hidup sebagai children, anak kanak-kanak, dan saya bukan saja terlibat daripada, saya rasa kita semua ada jawab untuk tolong mereka yang dalam kesusahan. Sebab keadaan sekarang pun ramai dalam kesusahan, ramai yang tak ada kerja. Di Malaysia pun you tengok ramai yang masih tak ada kerja, dan dari segi itu mereka tak cukup makan, dan kehilangan rumah, dan anak mereka tak dapat pergi sekolah. Dan setengah daripada budak-budak sekarang pun dia orang tak nak pergi sekolah, tak nak belajar, because dia tengok ibu bapa mereka tak ada kerja dalam kesusahan. So ada banyak lagi. So kita ada tanggungjawab. Kalau kita semua boleh tolong sedikit pun, sedikit pun boleh tolong mereka, banyak tau. Kalau kita boleh tolong semua, tolong everybody help each other. Betul. In Malaysia. I think we have to do that.
Betul. Itu dia. Kata seruan daripada Francisca Peter sendiri kepada kita rakyat Malaysia sebenarnya untuk saling membantu dalam rakyat Malaysia ini. Jadi Kak Fran, kalau kita lihat hujung-hujung tahun ni pelbagai perkara yang berlaku, ada tragedi bencana banjir contohnya, tanah runtuh, dan ia juga melibatkan mangsa-mangsa yang beragama Kristian yang pastinya tidak dapat ataupun terkesan dengan untuk menyambut hari Christmas ini. Apa pandangan Kak Fran, agaknya apa yang kerajaan perlu lakukan sebenarnya untuk mengurangkan beban mangsa-mangsa ini? Saya selalu I know sebab dia masa ni kan a lot of orang kata okay Christians and all that, tapi saya selalu rasa tak kira bangsa atau agama pun ramai yang terlibat daripada dalam semua ni keadaan banjir, landslides, dan saya rasa mangsa-mangsa ni semua kita, I think kerajaan harus tolong dari segi sumbangan kewangan, dan juga cari tempat untuk mereka menetap sementara until boleh dapat tempat yang mereka boleh menetap for good, dan juga harus dapatkan makanan barangan runcit, dan one more thing, dari segi sumbangan kewangan, RM1,000 itu memang tak cukup. I'm sorry. Kalau boleh kerajaan harus tolong lebih sikit dari segi sumbangan kewangan. RM1,000 really tak boleh buat apa sekarang. Semuanya mahal. Ya. Baik, mungkin ada nasihat. I hope they can help more. Ya, nasihat daripada Kak Fran sendiri kepada NGO di luar sana ataupun ahli orang perseorangan yang ingin membantu mangsa banjir ni. Agaknya apa yang Kak Fran boleh berikan nasihat mereka khususnya dalam kejadian banjir? Dari banjir itu kita harus jaga juga. Kalau ingin tolong, we have to help. Tahu keselamatan itu kalau nak ingin tolong mereka, mangsa-mangsa dalam banjir, tempat area tu, dan juga kadang also ada ramai yang online ke also jaga juga, mereka minta duit, tolong here tolong there, but we have to make sure you don't get tipu, daripada ada banyak scam juga. But tak kira bangsa atau agama, kita semua Malaysians, like I katakan tadi, just harus tolong di mana kita boleh tolong. Bukan semua orang, saya rasa bukan semua orang boleh tolong, can help, because some maybe ada tak begitu not very well off for what they want to help, dia nak tolong tapi mereka takut mungkin tak cukup. But kalau kita semua kumpulkan, everybody gets together and help where we can. Ada ramai orang, many independent punya people yang keluar tolong. So you can do it, tapi do it dengan selamat. Okay. Baik. Begitu. Baik, itu dia. Kita harapkan perbualan kita pada petang ini memberi inspirasi kepada bukan sahaja penonton, kepada seluruh rakyat Malaysia untuk saling membantu dan juga bersikap prihatin. Jadi Kak Fran, di akhir rancangan ini mungkin ada ucapan sambutan Christmas kepada peminat anda yang anda sayangi, Kak Fran. Okay. Terutama sekali pun saya nak mengucapkan saya nak ucap selamat takziah buat semua ahli keluarga di atas pemergian ahli keluarga tercinta, kerana ni tanah runtuh baru-baru ni, dan juga mereka dalam banjir also, but semoga roh mereka dicucuri rahmat serta tenang dan aman di syurga. Dan kepada kami doakanlah agar mereka yang tercedera akan sembuh secepat mungkin. Dan last sekali, Fran mengucapkan selamat Hari Christmas dan selamat Tahun Baru kepada semua rakyat Malaysia.
dan semoga teruskan memakai pelitup muka sebab COVID masih di kalangan kita, dan agar semua sihat selalu dan Malaysia berada dalam keadaan aman dan damai dan berharmoni, dan ekonomi kami akan terus bertambah baik, dan please selalu sokong artis-artis dan barangan tempatan. Baik. Semoga kami semua sentiasa ada pekerjaan. Baik, itu dia perkongsian dan juga ucapan daripada penyanyi legenda tanah air, Datuk Francisca Peter. Terima kasih Kak Fran kerana bersama kami di Malaysia Petang ini. Terima kasih kerana jemput saya. Kalau saya silap apa-apa pun saya minta maaf. Baik, dan ini saja, sampai di sini saja Malaysia Petang ini bersiaran. Teruskan bersama kami di Bernama TV, pastinya untuk perkembangan dalam dan juga luar negara. Taufik Issa, jumpa lagi. Bye-bye.